Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Kita menggunakan kitab Jagalah Allah, nescaya Allah menjaga kamu, pada muka surat yang ke-150. Kita berada di bawah tajuk bagaimana seorang hamba memelihara syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan pemeliharaan Allah terhadap para hambanya dengan pemeliharaan seorang hamba tersebut kepada Allah. Nabi berkata, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Nabi menyebutkan kepada kita bagaimana nak supaya Allah ni jaga kita. Maka kalau kita nak Allah menjaga kita, kita jaga Allah dahulu. Maksud kita jaga Allah dahulu, maksudnya ialah jaga syariat Allah dulu. Jaga hak-hak yang ditentukan oleh Allah kepada kita dahulu. Bila kita jaga ketentuan syariat, hukum hakam Allah Ta'ala, maka Allah pasti memelihara kita. Kita dah baca dah berapa banyak contoh dalam kitab ini. Nabi-nabi yang memelihara hak Allah, Allah jaga Nabi. Wali-wali yang menjaga hak Allah, Allah pelihara wali-wali. Begitulah dengan semua orang yang memelihara hak-hak Allah, maka Allah Ta'ala akan memeliharanya balik. Jadi sesiapa yang memelihara Allah, supaya Allah sentiasa memeliharanya, kerana Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, kepada setiap hamba yang dipanggil Al-Awwab,
Siapa al-awwab? Orang yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara peraturan-peraturan Allah. Surah Qaf ayat 32. Allah sebut ayat 32 surah Qaf, nak jadi Allah pelihara keluarga, Allah pelihara badan kita, Allah pelihara jasad kita di dunia ni, dalam kubur sampailah hari kiamat, kita kena jadi al-awwab. Al-awwab ni kita rajin sebut tahun 80-an dulu. Malik awak, main bola dulu, nama Malik awak lah, duduk Singapura. Kita tak ambil nama awwab itu. Al-awwab maknanya ialah orang yang kembali pada Allah. Apa benda berlaku, sesuatu perkara berlaku, dia balik kepada Quran, dia serah pada Allah. Berlaku sesuatu dalam rumah tangga dia, dia balik kepada Allah. Sebab itu Sayyidina Ali menyebut orang yang balik kepada Allah ini dipanggil sebagai takwa. Orang yang kembali kepada Allah dipanggil sebagai takwa. Sebab itu Sayyidina Ali memberikan 3 maksud yang dikatakan takwa. Apa dia takwa? Kata Sayyidina Ali, al-khawf minal jalil wal amal bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali berkata, yang dikatakan orang yang bertakwa itu ialah takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amal bit tanzil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiga, war ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Wal isti'da li yaumil akhirah ataupun li yaumir rahil, hendaklah membuat persiapan untuk hari kiamat atau hari kematian. Maka salah satu yang dikatakan orang yang awwab ialah ciri-ciri orang takwa, redha dengan yang sedikit. Redha dengan sedikit itu maknanya serah balik pada Allah. Apa sebab Allah tak bagi anak? Redha. Allah bagi anak ramai, redha. Allah bagi kaya, redha. Allah tak bagi kaya, redha. Ini dipanggil sebagai al-awwab. Orang yang redha-redha inilah yang Allah pelihara. Tetapi banyak orang yang tidak redha dengan pemberian Allah, sedikit atau banyak. Maka tuan-tuan tengok akibat daripada orang yang tidak redha. Hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya payah. Walaupun duduk dalam istana besar, dia rasa tak cukup lagi. Walaupun tidur di atas tilam yang bertilamkan wang pun dia rasa tak cukup lagi. Sebab dia tidak redha dengan ketentuan Tuhan. Maka makna al-awwab ialah orang yang selalu kembali kepada Allah. Wa raja'na ila Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Kami kembali padamu ya Allah. Kami bertaubat padamu ya Allah. Kami kembali padamu ya Allah. Itu al-awwab, orang yang sering bertaubat dan meminta ampun kepadanya serta menyesali amal perbuatan buruknya, malah dia sentiasa melakukan ibadah dan sering meminta ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang macam ini Allah Taala pelihara. Tuan-tuan jangan kutuk orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat tu, kalau dia taubat dengan taubat nasuha, Allah pelihara dia. Sebab kadang-kadang kita ni duk kutuk orang yang berubah. Dia tu baru je baik, dulu jahat tu. Tak apa sebab baik, entah kita pun tak tahu. Tak apa kepentingan dia nak jadi baik tu ada lah tu. Jangan tuan-tuan, orang yang taubat, orang tu Allah pelihara. Allah ampun dosa dia kalau dia taubat dengan taubat nasuha. Jangan pandang hina pada orang. Kita pun banyak hina. Banyak kita pandang hina pada orang. Sedangkan sepatutnya kita kaji diri kita dulu. Kadang-kadang kita yang memandang orang lain hina, kita lebih hina daripada orang tu. Kita lebih hina, kita tak perasan. Orang tu membunuh, masuk penjara 20 tahun. Keluar penjara, dia taubat. Duduk dalam penjara, dia belajar. Saya kata kepada tuan-tuan, bila saya berceramah dalam penjara, ada satu penjara yang saya pergi, setiap hari dia orang baca 10 kitab. Dipanggil halaqah. Ada pengajian pondok dalam penjara. Sehari 10 kitab.
Kita yang tak masuk penjara ni pun tak baca kitab. Mereka belajar. Bila saya pergi ceramah, ni ustaz, ni grup pondok, grup pengajian pondok. Pegawai pemerintah penjara tu, sekolah ustaz pun ada pondok, penjara kami pun ada pondok. Pengajian mereka dalam surau dalam penjara. Asalnya membunuh, hukum penjara. Bila dah 20 tahun belajar kitab 10 hari kitab, 10 kitab sehari, berapa banyak ilmu dia orang dapat. Kalau keluar 20 tahun nanti jadi apa? Mungkin mereka taubat, mungkin mereka dah berubah. Kita yang tak membunuh orang, tetapi kita dapat dosa membunuh dengan cara mengumpat, dengan cara memfitnah. Ada kita minta maaf pada orang, ada kita minta ampun pada orang yang kita fitnah. Sedangkan fitnah lebih buruk bahayanya daripada membunuh. Orang yang membunuh dah bertaubat, minta ampun pada Allah. Kita yang memfitnah, berapa ramai yang minta ampun dan minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Sampai ke mati kita tak minta ampun daripada dia. Adakah kita dipanggil sebagai Al-Awwab? Baik, makna daripada Al-Hafiz, Allah sebut dua benda, Awwabin, Hafiz. Jadi yang mana nak dapat cucu ni pun nama anak Muhammad Awwab, Hafiz. Dahlah kembali kepada Allah, dipelihara pula oleh Allah. Itu makna Awwabin, Hafizin. Baik, Al-Hafiz apa makna? Orang yang sentiasa memelihara dan menjaga ketentuan dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan seseorang hamba kepada Allah secara ringkas dapat kita simpulkan dengan ketakwaan tersebut. Hawabin, hafizin digabungkan dalam satu perkataan yang disebut sebagai takwa. Itulah makna takwa. Kembali kepada Allah. Yang keduanya, pelihara segala hukum hakam Allah. Maka ulama-ulama memberikan maksud takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah, jaga perintah Allah. Kedua, menjauhi semua larangan Allah. Ketiga, membenar dan mempercayai apa sahaja yang diberitakan kepadanya daripada Al-Quran. Dan bertakwa kepada Allah juga bererti kamu menjadi tabir pelindung antara kamu dengan azab Allah. Ini matlamat kita. Matlamat kita untuk menjadi orang bertakwa. Setiap minggu diperingat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Nak menikah pun diperingat, ittaqullah, dalam khutbah nikah. Setahun 2 kali gerhana matahari pun kita baca khutbah, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Pesan Nabi pun, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi bila sebut pesan, Nabi akan sebut bertakwalah kamu pada Allah. Itu pesanan paling baik. Orang kita pesanannya, jagalah ayam mak tu, mak nak pergi Mekah. Bila nak mati bapak pesan benda hujung kampung itu bagi pada adik kamu tak ada projek. Itu pesan mak bapak. Pesan mak bapak belajar rajin-rajin, nanti boleh dapat gaji besar. Berapa ramai mak bapak pesan pada anak, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah pada Allah. Berapa ramai mentua pesan pada menantu, bertakwalah pada Allah. Berapa ramai pemimpin pesan pada rakyat, bertakwalah pada Allah. Yang ni yang sepatutnya kena cakap, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Sebab itu Nabi pernah berkata, tolonglah kamu pada orang yang berbuat zalim. Tolonglah kamu kepada orang yang zalim, tolong mereka. Sahabat-sahabat tanya pada Rasulullah, menolong orang yang kena zalim, kami tahu kita kena tolong orang yang kena zalim. Tapi bagaimana nak tolong orang yang buat zalim? Kata Rasulullah, hentikan kezaliman dia. Nasihat dia supaya menghentikan kezaliman. Itulah menolong orang yang zalim. Suruh dia berhenti jangan buat zalim. Sebab kita hari ini bila sebut zalim, kita tak mau campur dengan dia.
Kita tak mau baik dengan dia. Nasihat dengan dia yang disuruh, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh api neraka. Yang tak boleh ialah menyokong kezaliman. Yang tak boleh ialah cenderung ke arah kezaliman. Tetapi Nabi menyuruh menasihat orang yang zalim. Nabi suruh pergi pada orang zalim, cakap pada orang zalim, hentikan kezaliman kamu. Maka apabila kita pergi bercakap kepada orang yang zalim supaya bertukar daripada zalim kepada adil, itu disuruh. Yang dilarang ialah duduk dengan orang zalim dan menyukai orang zalim apa perbuatan zalim mereka. Firaun itu zalim. Firaun itu zalim. Allah perintahkan Nabi Musa menghadap Firaun. Adakah Nabi Musa menghadap Firaun itu? Nabi Musa reda dengan perbuatan Firaun? Tidak. Dia nasihat Firaun, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Sebab itu kalau kita bertemu dengan orang yang zalim ataupun orang yang kita kata dia zalim, pergi bercakap, jangan, haram, jangan buat macam ini, salah, jangan buat macam ini, haram. Lepas tu balik. Itu yang disuruh. Maka orang bertanya, Ustaz, Musa menghadap Firaun, Firaun tak beriman pun pada Allah, Firaun tak beriman pun pada Nabi Musa. Memang Firaun tidak beriman, tetapi jangan lupa isteri Firaun beriman. Jangan lupa ada zuriat Firaun yang beriman. Jangan lupa ahli sihir Firaun pun beriman pada Allah. Dengan sebab Nabi Musa dakwah pada Firaun, isteri beriman, ahli sihir beriman, zuriat Firaun beriman. Kalaulah Nabi Musa tidak berdakwah kepada Firaun yang zalim, isteri dia pun tidak akan menjadi ketua wanita di dalam syurga. Isteri Firaun menjadi ketua wanita dalam syurga. Inilah dipanggil sebagai mustaqbaliyah. Nabi Muhammad pergi berdakwah pada Taif. Orang Taif baling Nabi dengan batu. Disuruhnya budak-budak dan orang bodoh-bodoh pergi pukul Nabi dengan batu, dibalingnya. Maka datang malaikat minta Nabi Muhammad membenarkan untuk dia menghancurkan. Kalau itu permintaan kamu, aku akan hancurkan orang Taif. Kata Rasulullah, jangan. Bukankah mereka menghalau kamu, memukul kamu dengan batu? Betul, mereka buat. Tapi mereka tidak tahu. Kalaulah dihancurkan seluruh Taif, habis orang tidak beriman pada Allah. Yang tak beriman ni sekarang mak bapak mereka. Mungkin anak-anak mereka akan beriman pada Allah. Mungkin cucu-cucu mereka akan beriman pada Allah. Biarlah mak bapak mereka. Kita tunggu generasi kedua. Kalaulah dihancurkan semua, tidak ada siapa yang beriman di Taif. Ini dipanggil mustaqbaliyah. Pemikiran macam ini kena ada dalam apa jua kehidupan kita. Bapak dia kita tak boleh tackle, kita tackle anak dia. Kita tak boleh tackle isteri dia, kita tackle suami dia. Kita tak boleh tackle suami dia, kita tackle anak dia. Macam peniaga. Peniaga dia tak perlu tackle mak bapak, dia perlu tackle anak. Bila anak nak, mak bapak kena masuk sekali. Saya buat filem. Saya buat filem untuk anak-anak. Nama filem saya Upin dan Ipin. Orang tua-tua tak apa berkenan, apa kartun. Tapi budak-budak berkenan. Budak-budak suka, betul-betul. Budak-budak bersuka dekat Jaji, suka dekat Amir, suka dekat Ehsan, suka. Bila buat filem, ayah nak tengok Upin, mak nak tengok Upin, jom. Kamu semua ni 5 anak dia masuk panggung wayang sebab nak tengok Upin dan Ipin. Campur dengan mak bapak dia jadi 7. Akhirnya filem paling berjaya, dapat 10 juta. Itu keedah dia, tackle anak untuk bawa mak bapak. Setengah orang buat filem hanya untuk remaja, orang tua tak ada datang. Jadi cuba tengok tuan-tuan, mustaqbaliyahnya di dalam kehidupan, dalam bidang dakwah. Tapi masalah kita hari ini, kita tak mahu macam itu. Kita nak yang itu je. Kita tak pandang ke arah 2-3 lapis punya pandangan.
Ini pandangan-pandangan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, orang Arab Quraisy kata, kami tidak mahu Muhammad Rasulullah. Dua benda yang mereka tidak mahu ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah. Pertama, tidak mahu ditulis Allah sebagai Tuhan. Jangan tulis Allah sebagai Tuhan. Tulis apa? Tulis sebagai Rabbana, Tuhan. Bismikallahumma, Bismikallahumma, dengan nama Tuhan kamu semua. Bismikallahumma, begitu. Dia tak boleh tulis Allah. Tak apa, Nabi kata, bukankah Allah juga Tuhan pada semua? Yang nombor dua, mereka tidak mau tulis ialah Muhammad Rasulullah. Nabi kata, padam, jangan bubuh Muhammad Rasulullah, bubuh Muhammad bin Abdullah. Bukankah Muhammad bin Abdullah sama dengan Muhammad Rasulullah? Sahabat-sahabat marah, apa tulis Muhammad bin Abdullah? Sahabat-sahabat tak puas hati jumpa Rasulullah. Kenapa kita beralah ya Rasulullah? Maka Rasulullah, tak apalah, Muhammad Rasulullah tak tulis pun tak apa, tulis Muhammad bin Abdullah. Kan orangnya sama juga, orangnya sama. Yang pentingnya mereka tidak mengganggu dakwah kita. Akhirnya dalam tempoh setahun, 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, Islam sampai ke negeri Syam, Islam sampai ke Yaman, Islam sampai di sekeliling Mekah. Semua orang dah Islam, tinggal Mekah je tak Islam lagi. Sebab dalam perjanjian itu disebut orang Quraisy tidak boleh ganggu dakwah orang-orang Islam, dan orang Islam tidak boleh mengganggu perniagaan orang-orang Quraisy. Okey, fine. Akhirnya Islam berdakwah dengan jelasnya, dengan senangnya berdakwah. Lama-lama semua orang nak pada Islam. Bila masuk di dalam Mekah pada tahun 8 Hijrah, Islam masuk dalam Mekah, tidak ada kerosakan yang berlaku. Malah orang-orang di Mekah masuk Islam dengan senang saja, sebab di sekelilingnya telah mengamal dan memahami Islam. Inilah dipanggil sebagai mustaqbaliyah. Tapi fahaman kita hari ini, kita tidak ada mustaqbaliyah. Kita nak yang itulah. Dakwah ni kena makan masa. Bukannya boleh hari ni berubah manusia. Dia makan masa. Kadang-kadang dia tak berubah, isteri dia berubah. Bermula daripada isteri dia jadi suami berubah. Kadang-kadang anak dia berubah dulu, akhirnya membawa kepada tok wan dia berubah. Kadang-kadang toknya berubah dulu, membawa kepada cucunya berubah. Kadang-kadang abang berubah dulu, akhirnya adik-adik berubah. Sebab itu kita mempunyai konsep dakwah. Bukan boleh kita nak buat orang ni berubah sekelip mata. Kita yang nak berubah jadi baik ni pun lama. Tuan-tuan yang nak berubah datang masjid ni berapa lama? Dulu ada main masjid, makan masa tuan-tuan. Setahun berajuk datang masjid, tak datang. Sebab kasut hilang je. Lepas tu baru datang balik. Tu pun datang dengan kasut bawa mangga dengan rantai, dikunci kat tangga masjid. Jadi begitulah dengan manusia. Kena banyak berdakwah dengan perlahan-lahan. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-ulama khas. Al-ulama khas. Ada perkataan alif lam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Al-ulama disebut. Bila ada kata khas, apa makna ulama? Orang yang ada ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Itu makna ulama. Apa makna al-ulama? Orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu. Nama dia alim atau ulama. Kalau saya ada ilmu tetapi saya tidak mengamalkan ilmu saya bukan ulama. Apa makna ulama? Orang yang ada ilmu dan dia bercakap, dia berbuat atas dasar ilmu yang dia ada. Kalau dia cuma ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu dia, dia bukan ulama, walaupun serbannya sebesar bakul di atas kepala. Kena faham. Ya, ulama tu kita kena faham apa takrif dia, apa definisi dia. Baik. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita masuk orang-orang yang dilindung oleh Allah. Yang pertama tadi kita sebut orang yang memelihara syariat Allah. Kemudian dia kata orang yang memelihara syariat Allah ada dua, awabin dengan hafizin.
digabungkan sekali di dalam satu kalimah yang dipanggil takwa. Sekarang, apakah ciri-ciri orang bertakwa? Mesti ada ciri-ciri. Setiap satu benda mesti ada ciri. Apa dia ciri-ciri sebuah masjid? Ada mihrab, ada kiblah, arah kiblah, ada tempat orang semayang, itu ciri-ciri masjid. Apa ciri-ciri pasar? Ada tempat berniaga, ada orang berniaga, ada orang berjual beli. Apakah ciri-ciri laki-laki? Ada misai, ada janggut, itu ciri-ciri laki-laki. Apa ciri orang perempuan? Rambut panjang, ya, berjalan macam ni, semua ada ciri, termasuklah orang takwa. Apa ciri orang bertakwa? Nombor satu, sentiasa memelihara solat, sentiasa jaga semayang. Tuan-tuan nak buat kenduri, jangan ganggu waktu solat. Tuan-tuan nak bermesyuarat, jangan kacau waktu solat. Tuan-tuan sekarang nak pergi bercuti, jaga semayang. Tuan-tuan sekarang nak buat apa benda pun, nombor satu kena jaga solat. Orang perempuan bila nak keluar rumah, tengok pakaian di tubuh badan. Pakaian aku ni boleh tak kalau aku semayang tanpa telekung? Itulah ciri orang bertakwa. Pakai kain belah tak? Oh, kain belah, tak boleh semayang kain ni. Tukar lain. Pakai baju yang boleh semayang. Tengok lengan pula tak ada butang. Pakai sarung lengan, nanti senang nak sembahyang. Tengok kaki nak berjalan, oh kaki tak ada stokin, nanti nak sembahyang macam mana? Pakai stokin. Bila sampai di masjid, telekung tak ada telekung pun tak apa. Pakaian aku ni dah membolehkan aku sembahyang. Itulah orang bertakwa. Setengah orang bila keluar rumah sikat rambut pakai. Ya, pakai. Tidak perlu menggunakan sikat, hanya gunakan jari saja. Maka rambut dia pun lurus, terbang pergi kerja. Pakaian itu tidak mencerminkan untuk solat. Cubalah bertudung, yang mana tudung itu membolehkan kita solat. Sebab ada orang perempuan yang keluar daripada rumah pakai tudung, tetapi tudungnya nipis, nampak tengkok, nampak rambut. Macam mana nak semayang? Bila dia kata orang perempuan ni susah, orang laki-laki senang semayang, pakai seluar panjang, pakai t-shirt semayang. Kita orang susah nak cari telekung lah, apalah. Yang kita susah cari telekung sebab kita tak menjadikan pakaian kita telekung. Sebab tu jadi susah. Cuba orang perempuan tadi berpakaian telekung keluar daripada rumah. Bukan bertelekung sekarang ni, bukan. Bertudung yang membolehkan semayang, berpakaian yang membolehkan semayang, maka dia tak perlu cari telekung. Dengan pakaian itulah dia semayang. Macam orang laki-laki tak perlu bertelekung semayang, dengan pakai seluar panjang dan t-shirt pun dah boleh semayang. Sama aja di antara Islam dengan di antara perempuan dengan laki-laki. Cuma pemahaman kita itu, pemahaman kita tu. Jadi saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, kalau nak buat kenduri kahwin, boleh buat, tapi sediakan tempat semayang. Catering tak semayang, caterer tak semayang, budak catering tak semayang. Alim duk angkat hidang aja, berapa ramai tak semayang. Pengantin tak semayang, duk sibuk bersanding, duk sibuk salam dengan orang, duk atas pelamin. Mak bapak pun tak semayang sebab duk sibuk salam dengan orang. Berapa ramai yang tak semayang. DJ pun tak semayang, sibuk nak raih kawan orang. Cuba buat satu waktu yang tidak ada waktu semayang, buat kenduri kahwin, dipersilakan. Kenduri kahwin jam 9 pagi, habis jam 12 tengah hari. Kan senang, tidak ganggu waktu semayang. Tulis dalam kad jemputan kahwin, jamuan bermula 9 pagi, tamat 12 tengah hari. Jamuan bermula 9 malam hingga jam 11 malam. Buat kenduri waktu malam. Isyak tak kacau, maghrib tak kacau. Buat kenduri pagi, zuhur tak kacau, asar tak kacau. Tengok bola, 90,000 tengok bola. Mula bersolek muka jam 5 petang. Cat muka. Seorang red warrior, seorang penyu, duk cat penyu di muka. Berapa ramai yang tak semayang? Siapa yang nak bertanggungjawab? Berapa puluh ribu. Dia kata, ustaz, ada surau ustaz. Surau tu besar mana? Yang di stadium ni surau besar mana?
Apa saya nak main bola waktu malam, kacau waktu maghrib? Tuan-tuan ingat pertandingan akhir bola sepak ni boleh masuk pukul 8 malam ke? Kena masuk petang, pukul 6 kena masuk lah. Kesenangnya nak baris, rela nak cek kok ada bom mengapi ke apa ke. 6 petang, 5 petang dah masuk dah, duk cokok. Kenapa tak buat main bola pukul 8 pagi? Lampu tak pakai, elektrik tak pakai, menggunakan lampu semula jadi daripada Allah, nama dia matahari. Yang pentingnya ialah solat diutamakan. Baik, Allah Ta'ala menyebut bahawa mendirikan solat secara berkesinambungan dan terus menerus adalah bentuk pemeliharaan terhadap solat, seperti mana firman Allah surah Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang sentiasa memelihara solatnya. Memelihara solat maksudnya luas, nanti kita akan belajar di belakang itu apa makna memelihara solat. Bukan makna orang tu semayang tak tinggal. Ada orang kita faham, ustaz, kawan saya tu ustaz semayang tak tinggal, bagus. Ustaz, menantu saya ustaz semayang tak tinggal ustaz. Memanglah tak tinggal semayang, tapi semayang zuhur pukul 4.40. Lagi 5 minit nak masuk asar. Memang tak tinggal solat maghrib, tapi semayang maghribnya 8.30. Lagi 7 minit nak masuk isyak. Memang tak tinggal semayang subuh, tapi semayang subuhnya 7 pagi. Lagi 2 minit matahari nak terbit. Apa makna memelihara solat? Ada banyak tuan-tuan. Ustaz, suami saya, alhamdulillah ustaz, suami saya tak tinggal semayang ustaz. Bersyukurlah saya dapat suami yang semayang ustaz. Tapi tak pernah semayang di masjid. Tak pernah semayang di masjid. Di rumah je semayang seorang-seorang. Adakah dia dipanggil memelihara solat? Jaga tuan-tuan. Itu belum termasuk kepada yuhafizun. Ada banyak syarat yang dikatakan orang yang bertakwa memelihara solat. Bukan satu. Bukan maksud semayang tak tinggal. Alhamdulillah lah ustaz, anak saya ustaz, walaupun belajar di England ustaz, tapi balik rumah tak dia tak tinggal semayang ustaz. Syukur ustaz, dia semayang juga ustaz. Macam tadi subuh saya terkejut saya ustaz, dia semayang subuh pukul 7 suku ustaz. Ya Allah, 7 suku orang terkejut dia semayang. Awak selama ni dia tak semayang? Sebelum ni tak pernah semayang ustaz, tapi sejak dia balik ni 7 suku pukul 7 dia bangun semayang ustaz. Belum terkira baik. Tuan-tuan ingat kira baik ke semayang subuh gajah? Baik. Dengan sesiapa yang memelihara solat tepat pada waktunya. Nombor 1, semayang tepat pada waktu. Yang dikatakan yuhafizun tu apa? Tepat pada waktu. Yang kedua yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Berjemaah. Yang ketiga yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Khusyuk. Yang keempat, patuh dan tunduk kepadanya. Sekurang-kurangnya ada 4 benda yang dikatakan memelihara solat. Pertama, semayang pada waktunya, limiqatiha. Semayang pada waktunya. Maknanya kalau semayang duk tertinggal, qada, itu bukan dikata yuhafizun. Saya ni ustaz tak semayang zuhur ustaz. Sebab Allah sibuk ustaz buat kerja sedar-sedar dah pukul 5 ustaz. Itu yang saya qada dengan asar. Saya sibuk betul lah ustaz. Sebab kenduri kahwin ustaz, ya Allah, sampai tak semayang ustaz. Zuhur saya qada dengan asar, buat jamak je ustaz. Mudah-mudahan Tuhan maafkan saya. Mana boleh cakap macam itu? Saya tak semayang ustaz sebab jam. Trafik jam ustaz, ya Allah. Balik sekolah cuti baru ni, ya Allah, jam ustaz. 4-5 jam daripada Kuala Kangsar nak ke Ipoh ustaz, jam. Semayang asar pun terlepas. Ini bukan dikatakan sebagai orang yang menjaga solat. Yang kedua dia kata berjemaah. Tadi saya sebut saya bersyukur ustaz dapat suami yang semayang. Di mana dia semayang? Kak, di rumah. Tak pernah ke masjid. Allah, semayang Jumaat pun dia di rumah je ustaz. Subhanallah, Masya Allah. Itu belum dikira yuhafizun.
Masjid ini tempat jemaah, datanglah sembahyang di masjid, besar pahala. Melainkan kalau uzur, sembahyanglah di rumah. Melainkan kalau hujan, sembahyanglah di rumah. Melainkan takut alung tunggu depan pintu masjid. Pergi naik motor tengok-tengok alung ada. Oh, kena balik sembahyang di rumah. Tu betul lah. Betul lah sembahyang di rumah. Sebab ada orang yang cari hutang. Dia kata, ustaz, saya sampai bila-bila tak boleh ke masjid, ustaz. Sebab tu imam tu lah yang bagi hutang pada saya. Kalau saya pergi dia minta hutang, saya tak ada duit, ustaz, macam mana, ustaz? Uzur. Ini dipanggil sebagai uzur. Sakit itu uzur. Sakit itu uzur. Bolehlah dia sembahyang. Dia jaga orang sakit. Uzur juga pada dia. Dia tak apalah. Ni tak ada uzur apa. Kereta ada, motosikal ada, lampu jalan ada. Semuanya ada. Apa alasan tak datang sembahyang berjemaah? Tapi ustaz, saya sembahyang di rumah. Janji sembahyang, ustaz. Kawan saya langsung tak sembahyang. Saya kurang-kurang saya sembahyang. Saya sembahyang, ustaz. Betul kamu sembahyang, tapi nilai tak sama. Janji sembahyang. Sembahyang sama, ustaz. Tidak. Kamu di rumah 1, di masjid 27. Sama ke 1 dengan 27? Mana sama? Ustaz kata sembahyang berjemaah di masjid 27 kali ganda. Kenapa ada satu ustaz sebut 25 kali ganda? Macam mana ni ustaz? Ustaz kata 27, ustaz semalam kata 25. Siapa yang betul? Saya jawab dua-dua betul. Dua-duanya bersandar pada hadis. Yang ni 27, yang ni 25. Sebab apa tak sama? Sebab nilaian kita tak sama. Kenapa yang ni dapat 27 kali ganda, yang seorang ni dapat 25 kali ganda? Sebab apa tak sama? Sebab nilai sembahyang kita ni pun tak sama. Tuan-tuan tadi sembahyang, tuan-tuan tak khusyuk, sebelah tuan-tuan khusyuk. Orang yang khusyuk lebih pahala daripada yang tak khusyuk. Tuan-tuan datang sembahyang berjemaah di masjid, duduk sah belakang, ada orang sah depan. Orang sah depan lebih besar pahala daripada sah di belakang walaupun berjemaah. Sebab tu Nabi bagi anggaran tidak sama pahalanya. Sebab memang tak sama walaupun duduk dalam saf yang sama. Walaupun tuan-tuan berdiri daripada hujung sana sampai hujung situ dalam saf yang pertama, pahala tetap tidak sama. Pertama bergantung kepada pakaian tuan-tuan. Ada yang sembahyang tapi pakaian tak cantik, lebih besar pahala pakaian yang cantik. Ada orang yang sembahyang khusyuknya tidak, tapi orang ini sembahyangnya sangat khusyuk. Sembahyang khusyuk lagi besar pahala. Orang ni ambil wuduk tak sempurna. Orang ni ambil wuduk dengan sunat, dengan harus, semuanya dia buat sekali. Kita ambil wuduk betul-betul yang wajib aja. Orang yang ambil pahala wuduk lebih besar lagi pahala dia daripada yang ambil wuduk tak basuh telinga, tak basuh benda sunat misalnya. Kita ambil wuduk, kumur pun tidak, bersugi pun tidak. Dia sebelum ambil wuduk dengan bersugi, dengan masuk air dalam hidung, dengan basuh tangan, dengan basuh telinga. Dia ambil sunat, dia datang sembahyang. Pahalanya lebih daripada yang sembahyang ambil wuduknya yang asas-asas sahaja. Sebab itulah pahala tak sama. Pahala itu berbeza. Kerana siapa yang sempurna lebih besar daripada orang yang tidak sempurna amalan dia. Baik, Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tak kala Umar Al-Khattab menghadapi sakaratul maut, dia nak jadi imam. Bila nak jadi imam sembahyang, datang satu orang tikam Saidina Umar. Tikam Saidina Umar. Walaupun dia ditikam, dia ambil kain serban dia balut luka dia, dan dia masih lagi jadi imam sembahyang. Ini hebatnya Saidina Umar. Kemudian dah habis sembahyang, orang papah dia buat balik. Dia bukannya mati lala tu, dia mati 2-3 hari selepas itu. Orang datang ziarah, pemimpin sahabat Nabi sakit, ramailah orang ziarah. Bila orang ziarah dia, apa yang dia tanya pada orang yang ziarah? Kamu dah sembahyang belum? Orang sakit tanya pada orang sihat, dah sembahyang belum? Bayangkan tuan-tuan.
Berapa banyak orang sakit, tanya pada orang yang datang ziarah benda itu. Cuba tuan-tuan sakit, tuan-tuan tanya apa pada orang yang ziarah? Haji Ma'il tak datang ke? Dia tanya orang yang tak datang. Kita pula tanya pada orang sakit, macam mana sakit? Luka macam mana? Sakit macam mana? Jarang pula kita tanya, dah sembahyang belum? Dia penampur kita kan. Aku dah sakit macam ni pun hang sibuk tanya sembahyang, tak sembahyang. Kalau aku sihat aku sembahyang, tak payah tanya. Tuhan pun faham aku sakit. Oh, itu je aku tak sembahyang tu. Tuhan faham kata dia. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia tanya pada orang yang datang ziarah, kamu dah sembahyang ke belum? Waktu sakit masih ingat sembahyang. Bukan untuk diri dia, untuk orang lain. Inilah rupanya seorang pemimpin. Inilah rupanya seorang al-ulama yang ingatkan solat kepada semua orang. Satu hari saya forum perdana. Pukul 9 lebih. Saya tanya pada rela-rela, abang-abang rela, abang polis yang duk jaga. Tuan-tuan sembahyang ke belum? Saya tanya. Yang mana belum sembahyang, pergi sembahyang. Dalam ceramah saya cakap, tuan-tuan yang mana belum sembahyang ni, AJK ni, yang duk pakai samping daripada tadi ni, yang mana belum sembahyang, pergi sembahyang. Sebab bila saya tengok, saya sampai waktu Isyak. Saya tengok mereka duk jaga dengan lampu tu, balesta galaktika ke apa ke. Lampu pedang merah tu. Nah, lampu apa? Star Wars. Lampu Star Wars tu bangga tuan-tuan, lampu tu bukan semua orang dapat tu. Tuan-tuan saya nak beli dah lampu tu, depa aja beli lampu tu. Saya sampai tengok depa duk jaga jalan raya. Saya masuk parking kereta, saya tengok AJK duk pakai samping, duk lepak, duk minum kopi, sat rokok, relax bawa kemah tu. Tak sembahyang Isyak juga. Habis sembahyang Isyak, saya pun duk atas kursi tengok depa tak sembahyang juga. Duk atas pentas depa duk situ juga. Alah saya tanya, dah sembahyang belum AJK ni? AJK yang mana belum sembahyang, pergi sembahyang. Sembahyang dulu. Tuan-tuan berani cakap macam tu. Nak kena gam. Tapi kita kecakap pasal kita orang yang duduk di atas. Apa makna kita jadi penganjur forum perdana kalau kita sembahyang pun tidak? Tak betul. Berapa banyak orang yang bila berceramah tanya pada orang yang datang, "Hangpa sembahyang belum?" Sekarang tak tanya, tak apa dah, tak tanya sembahyang tidak, tak apa dah, janji apa pangkah aku. Janji apa pangkah aku, janji apa sokong aku. Salah. Kita kena usrah, kita kena dakwah. Kena dakwah. Ustaz, kalau saya penyanyi, saya tanya pada orang di bawah saya, "Hangpa dah sembahyang belum?" "Sudah, okey. You want to rock?" Oh, dah tuan-tuan. Tumbuh warga juga. Tu yang saya pergi ke Mesir, depa main bola malam. Bila Isyak depa sembahyang. Tengah padang sembahyang, pokok tuan-tuan. Pemain bola pun sembahyang. Referee, linesman pun sembahyang. Ni kita kena ubah tuan-tuan. Kena ubah. Tanya, sembahyang belum? Sembahyang belum? Balik anak menantu, tanya, sembahyang belum? Pagi-pagi pukul 6.30 telefon anak di Kuala Lumpur, "Hangpa sembahyang belum?" Mertua telefon menantu, "Hangpa sembahyang belum?" Daripada Kedah telefon di Taman Melawati ni, kering, "Sembahyang belum?" "Oh, belum lagi mak, tak sedar lah mak." "Sembahyang cepat. Dah 6.30 lah ni, apa ni?" Kena cakap. Jangan telefon je kering. "Dek ni mak ni. Ni bulan ni elok mak dah masuk belum? Astro dah nak naik ni, dah masuk belum?" Itu yang sibuk tanya. Soalan kena tanya, sembahyang ke belum? Tetamu sampai ke rumah tanya, "Dah sembahyang belum?" Tetamu sampai, kalau nak sembahyang, bilik sembahyang saya ada. Sejadah telah saya siapkan. "Oh, kami dah singgah sembahyang di masjid." Kalau belum, saya nak sediakan tempat. Soalan nombor satu ialah, sembahyang ke belum? Ini perkara asas. Perkara asas. Pergi pasar malam, tanya pada orang berniaga pasar malam, "Abang sembahyang ke belum?" Kalau belum sembahyang, tak apa, saya tolong tunggu kedai abang. Dengan duit dia sapu habis sekali. Sebab tu saya cakap, kita hari ni duk kutuk peniaga pasar malam. Jangan kutuk depa. Depa nak cari rezeki. Kadang-kadang masjid kutuk,
Surau kutuk tengok orang berniaga pasal malam tu, bukan nak main masjid. Sibuk duk pukul ayam, sibuk duk kerak ayam, sibuk duk goreng kuah mi goreng, sibuk duk jual bawang, tak sembahyang maghrib. Masalah dia mungkin mereka tak faham. Masalah dia mungkin mereka sembahyang tapi kita tak nampak. Jangan kutuk mereka. Kalau betul mereka tak datang sembahyang, tuan-tuan ada kemah, masjid ada kemah, ada kanopi. Bawa kanopi pergi pasang dekat dengan pasar malam. Buat surau sementara. InsyaAllah mereka sembahyang. Tok Bilal yang tak bertugas di pasar malam. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa mikrofon dengan speaker yang boleh diubah, dibawa ke sana. Tok Imam yang tak bertugas malam tu, bertugas di pasar malam. Jadi imam. Seluruh peniaga masa malam akan sembahyang. Tuan-tuan buatlah. Masalah dia berapa banyak ustaz yang buat. Ni ustaz bila ceramah tibai peniaga pasar malam. Cuba dia jadi imam. Jadi imam di uptown. Buat ceramah di uptown. Kenapa tak buat? Jangan nak cari salah orang saja. Baik, Umar berkata, Allah kata Sayyidina Umar waktu sakit, di dalam semayang tidak ada untung dalam Islam bagi orang yang meninggalkan semayang. Kata Sayyidina Umar, di dalam sembahyang ini tidak ada sebarang keuntungan bagi umat Islam yang meninggalkan semayang. Dia berniaga, kaya raya, sebenarnya tidak ada keuntungan. Keluarga dia bahagia tapi tak semayang, tidak ada keuntungan. Nampak daripada jauh bahagia suami isteri tu. Kita balik subuh, mereka duduk jogging lagi bini. Bertembung dengan kita. Awal keluar jogging hari ni Pak Tam. Mak Tam, awal hari ni, pukul 5 kita orang dah keluar. Habis tu sembahyang subuhnya di mana? Tak apalah, jogging pun sihat badan. Orang tanya sembahyang subuhnya di mana? Dia jawab, tak apalah, jogging pun sihat badan. Nampak bahagia je. Pusing ke zoo, keluar zoo, masuk zoo, keluar ke Taman Melawati, lepas ke Wangsa Maju, singgah KFC sekejap, naik kapal turun ke Atri, baru balik ke rumah. Masya Allah, baiknya hampa suami isteri. Tapi sayang tidak ada semayang. Kata Sayyidina Umar, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kamu. Kenduri kamu ramai sangat orang datang, tapi tidak buat semayang. Tidak ada kebahagiaan pada kenduri kamu. Jaga-jaga tuan-tuan. Nombor 1 ni sembahyang ni. Sesiapa yang memelihara sembahyang, Allah pelihara dia. Dan sesiapa yang mensia-siakan sembahyang, maka Allah juga mensia-siakan dia. Tuan-tuan naik atas kapal terbang, tuan-tuan sembahyang atas kapal terbang, Allahu Akbar. Allah pelihara kita. Tuan-tuan balik kampung naik kereta, masuk waktu, sekarang masuklah waktu Zuhur. Bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan pun kena masuk masjid di Pahang, di Kuantan. Ni menjaga sembahyang. Allah akan pelihara kereta tuan-tuan. Allah akan pelihara kehidupan tuan-tuan. Tapi kalau sembahyang tuan-tuan elakkan, tuan-tuan tinggalkan sembahyang, habis. Saya tadi sonok tengok anak-anak muda tadi main sembahyang subuh. Saya kira ada 10 orang tadi. Anak-anak muda ada 10 orang. Saya turun, mereka pun turun sekali. Naik motor belah balik. Anak muda sembahyang subuh, tuan-tuan ingat benda kecil je. Ni tinggal ini semua anak-anak tua. Nama dia retua. Ya remaja pun main 10 orang. Tu nama dia remaja. Kita retua. Retua datang sembahyang, tak heran. Ni remaja datang sembahyang subuh tadi. 4-5 orang balik. Tak apalah, dia orang tak dengar kuliah pun tak apa. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati untuk mereka dengar. Tapi sekurang-kurangnya subuh mereka sembahyang. Ini yang kita nak tarik anak muda main sembahyang. Apa cara dia tuan-tuan? Saya dah kata pada tuan-tuan, kita kena jadi untuk menarik orang datang masjid, remaja datang masjid. Jawatan kuasa pun kena jadi remaja. Kena jadi remaja. Maksud saya bukannya perangai macam remaja. Kita kena faham, mendalami perasaan remaja.
Macam semalam kuliah kita di Ar-Ridwan, saya tengok separuh daripada dia anak muda. Hak duduk depan ni semua anak muda, hak duduk belakang pun semua anak muda. Piah pun tak pakai, sebab balik kerja terus main masjid. Macam mana kita nak tarik anak muda datang kuliah maghrib? Ini bila kita kuliah maghrib 10 orang, 6 orang, semuanya dah tua-tua. Macam mana kita nak tarik? Maknanya kita kena isi kandungan konten, cara pendekatan kena ubah. Kena ubah dah tuan-tuan. Khutbah kena ubah. Semua kena ubah. Untuk menarik orang remaja. Sebab tu yang semalam saya sebut. Saya nak buat sistem kuliah yang lebih dalam internet. Kita buat secara langsung dalam internet. Televideo, sidang video dalam internet. Yang mana anak-anak muda boleh duduk di kedai kopi, duduk di kedai sambil duduk tengok internet ceramah kita. Kita nak buat. Dan saya seronok bila saya tengok satu fanpage Facebook saya dah mencecah angka 251,000 orang. 251,000 orang. Saya seronok. Sebab ramainya remaja yang buat. Jadi kita kena cari. Pihak-pihak tertentu kena cari jalan. Macam mana nak ajak remaja ni solat. Boleh buat ceramah di padang. Banyak kali dah saya kata. Jangan buat ceramah dalam masjid sahaja. Kena buat ceramah di padang. Suruh mereka bawa sejadah, buat tika semayang. Semayang ramai-ramai. Semayang isyak tengah padang. Mereka suka. Cari grup mereka. Naik bukit. Bawa semayang di atas bukit. Buat ceramah atas bukit. Sambil kita masak makanan. Makan makanan atas ni. Buat berkelah atas bukit. Buat ceramah. Mereka suka. Buat konvoi. Anak-anak muda yang banyak motor ni. Buat konvoi. Konvoi ibadah. Konvoi amal. Konvoi remaja bistari. Dapat 100 biji motor, panggil polis trafik. Suruh iring mereka. Masjid Melawati, Masjid Ridwan, Masjid Sabirin, jalan satu kawasan ni. Lebih jauh lagi, pergi ke janda baik tu, patah balik sini. Polis trafik, konvoi. Masjid sini singgah, bersihkan masjid. Sampai masjid sana singgah, buat kuliah. Sampai masjid ni singgah, makan nasi. Main petang pula singgah sini, jumpa dengan orang tua-tua. Mereka suka. Tambah ada polis trafik iring mereka, lagi mereka suka. Selalu ni mereka duduk cilok dengan polis ya. Sekarang polis duduk iring mereka. Sikit punya bangga ke buat-buat tu. Barulah budaya tu akan jadi mereka datang ke masjid. Ini bila anak muda datang masjid, kita tengok tak ada hilang barang, tengok Tok Siak tengok jaga-jaga kipas angin, jaga sejadah Tok Imam akan lebuh orang. Macam stranger benar nampaknya. Macam dia takut sangat. Budak-budak datang pun marah. Bising. Garang. Bising. Marah budak-budak. Akhirnya budak-budak pun lari. Ada yang tengkil lagi. Macam orang Jepun je. Dah, budak-budak pun lari. Maka yang datang dalam masjid ni orang pencin. POP, POP. Persatuan Orang Pencin. Itulah nama dia POP. Persatuan Orang Pencin. Duduk masjid, tak ada kerja apa, ada rumah. Kita kena ubah benda ni tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lantik daripada Bilal orang muda. Bilal daripada kalangan orang muda. Tok Imam daripada wakil orang muda. Yang mempunyai pengaruh di kalangan anak-anak muda. Didik dia jadi Tok Bilal. Didik dia. Bila dia tengok geng dia jadi Bilal, insya-Allah dia datang. Macam tuan-tuan panggil tu imam muda, dia baguslah. Dia tarik orang untuk datang imam muda mari. Alhamdulillah. Jadi kita kena cari jalan. Jadi saya tengok tadi 10 anak-anak muda main semayang tu. Tak kira lah dia pergi mana pun, dari mana pun. Tapi dia boleh semayang subuh. Satu benda yang sangat ajaib pada zaman sekarang. Jadi kita kena cari jalan. Ya, yang kekal dia pun berdua ni. Ni anak kita 2 orang ni. Kekal dia pun berdua. Seorang tidur, seorang jaga. Baik, kemudian yang terakhir. Umar Al-Khattab menulis surat kepada para governor dan para pemimpin daerah tersebut dengan mengatakan, kalian mesti sentiasa menjaga semayang kerana semayang adalah awal mulanya Islam dan yang paling terakhir hilang daripada agama kamu. Dia kata, jagalah semayang. Umar hantar surat post pada governor.
dan wakil-wakil pemimpin daerah. Kalaulah tuan-tuan para raja perintahkan semua menteri dia sembahyang, menteri perintahkan pula semua pekerja bawahan dia solat, menteri pula arahkan semua rakyat dia solat, Masya Allah. Nombor satu sekali sembahyang, nombor satu. Kalaulah semua penemu-duga nak temuduga orang yang bekerja, pilih orang yang sembahyang, tempat kerjanya aman. Kalaulah isteri-isteri pilih suaminya yang sembahyang, rumah tangganya aman. Kalaulah suami pilih isteri yang solat, rumah tangganya aman. Kalaulah pengarah jabatan sendiri turun sembahyang berjemaah, aman jabatan. Sembahyang zuhur dia jadi imam, sembahyang asar dia jadi imam. Ini ada pengarah jabatan yang tak bagi sembahyang berjemaah asar di masjid jabat. Ini waktu jabat, kamu nak kerja mesti sampai pukul 5. Kenapa pergi sembahyang pukul 4.30? Ini waktu solat, ini waktu kerja. Nak sembahyang, habis kerja. Okey, tak sembahyang. Apa salahnya? Utamakan Allah dulu. Okey, pukul 4.45 kita sembahyang asar. Lepas sembahyang asar baru balik. Sembahyang dulu. Pengarah jadi imam. Kalau pengetua sekolah, okey, sembahyang zuhur, semua berkumpul dalam surau. Kita sembahyang zuhur berjemaah. Guru besar, pengetua jadi imam. Allahu Akbar. InsyaAllah baik budak-budak ni. InsyaAllah tuan-tuan. Cubalah buat. Tengah-tengah meeting, sekarang dah zuhur. Kita tangguhkan meeting kita. Kita sembahyang dulu. Lepas ni kita sambung balik mesyuarat kita. Masya Allah. Sembahyang letak nombor satu. Nombor satu letak. InsyaAllah Allah Ta'ala pelihara. Dia tengok Umar Al-Khattab. Sebab itu Umar Al-Khattab arahkan semua dia benar dia sembahyang. Maka di zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia Islam. 2/3 dunia Islam di zaman Umar Al-Khattab. Bayangkan, Islam sampai ke Eropah. Sampai ke Eropah di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang ni yang orang baca kat saya ni, hafizu ala salawati was salawatil wusta. Salah tu. Dia baca salawat was salawat. Yang pertama tu as-salawati, yang keduanya was salati. Jangan tuan-tuan baca hafizu ala salawati was salawati. Salah. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia kata tu wassalah tu atas wa tu ada alif kecil tu. Itu bukannya untuk wa, itu untuk lam. Wassalati. Wa tu tak dibaca. Habis tu kalau tak dibaca wa, ustaz, kenapa ditulis memeningkan kepala saya je? Sebab itulah kena belajar tajwid. Itu untuk qiraat. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ada qiraat yang baca wassalah. Macam mana dia baca wassalah? Sebab apa dia baca wassalah? Sebab ada wa. Maka bila dia baca wassalah, betul lah tu. Kita qiraat hafaz, kita tak baca wassalah, kita baca wassalah. Tu kena belajar qiraat. Ini qiraat. Masalah kita tak belajar, kita pun baca wassalah. Sudah tuan-tuan. Ya, nampak sangat tajwid kita lemah. Peliharalah semua sembahyang kamu. Dan peliharalah sembahyang wusta. Ada ulama kata sembahyang wusta, sembahyang asar. Ada yang kata sembahyang subuh. Tapi jumhur kata sembahyang asar. Peliharalah kamu segala sembahyang. Dan peliharalah sembahyang wusta. Bila sebut sembahyang asar, khas. Umum, jagalah sembahyang. Dan peliharalah sembahyang asar. Kenapa sembahyang asar disuruh pelihara? Sebab sembahyang asar lah di antara sembahyang yang paling susah orang nak buat. Sembahyang subuh kita boleh buat. Sebab memang kita bangun subuh. Budak-budak sekolah nak pergi sekolah, bangun awal. Mak bapak nak pergi kerja, bangun awal pagi. Sembahyang subuh tak tinggal. Peniaga kena bangun awal pagi, sembahyang subuh dia buat. Driver lori pun dia bangun pagi, dia sembahyang subuh. Tetapi asar beratus ribu tak sembahyang sebab terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tiap hari bila balik pada rumah. Bila balik ke rumah, berapa ramai tak sembahyang asar? Dah tahu dah. Satu orang tanya, ustaz, saya duduk Kuala Lumpur, tiap-tiap petang jam ustaz.
Jadi saya semayang asar gabung dengan maghrib ustaz. Sebab dah jam. Saya jawab, kalau dah tahu setiap hari jam, kenapa tak semayang di ofis? Dah tahu dah. Petang ni aku kan sangkut. Kalau dah tahu sangkut di jalan raya, semayang siap-siap di ofis. Jangan salahkan sangkut. Kita habis pukul 5, asar masuk pukul 4.45. Semayang siap-siap. Pukul 5 suku keluar daripada pejabat, sangkut pun sangkut lah. Sebab aku dah semayang siap-siap. Masalah dia ustaz, saya tak sangka yang saya sangkut. Tiba-tiba sangkut ustaz. Apa pasal? Tanah runtuh. Macam mana ustaz? Ni semayang asar ni. Kalau begitu tinggalkan kereta, semayang sebelah. Masuk ke stesen minyak, semayang di stesen minyak. Boleh? Apa masalahnya? Dah tahu jam, macam mana duduk tunggu je. Jam pula ada. Aduh, boringnya aku duduk tunggu. Yang tunggu buat siapa? Berhenti tepi jalan, semayang buah pokok. Allahu Akbar. Ustaz, baik tak ada ustaz nak ambil wudu? Ni ada air mineral dalam kereta sebotol, ambil lah. Masalah dia air mineral pun tak ada ustaz. Buka tangki. InsyaAllah melecur muka. Pembohong sangat, tidak ada air. Ya Allah, jangan bohong lah. Setiap kereta ada air spare belakang. Kok kering tengah jalan, dia ada botol di belakang tu, ada, semayang lah. Tidak ada alasan tuan-tuan. Tidak ada alasan. Stesen minyak semua ada. Saya ada seorang sahabat, orang seberang. Dia kata, ustaz, saya seronok datang Malaysia satu sebab. Sebab semayang cukup senang. Stesen minyak ada surau. Pusat membeli belah ada surau. Pejabat ada surau. Pergi ke mana pun ada surau. Tapi di negara kami ustaz, mana ada surau? Mana ada stesen minyak ada surau? Kompleks membeli belah tak ada surau. Tak ada. Tapi negara Malaysia alhamdulillah banyaknya surau. Saya kata memang banyak surau, orang je tak ada. Surau bersepah tapi orang tak ada. Tu leceh. 3 orang, 4 orang. Kita bersyukur tuan-tuan duduk di Malaysia senang semayang. Isi minyak, parking kereta, pergi semayang dekat Petronas, dekat Shell, semua ada bilik semayang. Senang sungguh. Kita beli belah dekat supermarket, ada ruang solat, pergi semayang. Saya pergi dekat Ipoh, tingkat berapa ke satu pasar raya. Saya tengah duduk makan, tempat makan apa nama, makan di tempat-tempat orang jual makanan, bawa anak-anak makan. Sebelah tu pasar panggung wayang. Kami duduk makan, duduk tengok orang tengok wayang, makan. Sebelah panggung wayang tu surau. Lepas tengok wayang terus pergi surau. Pergi semayang, pergi tengok wayang balik. Tengok wayang pun ada surau tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi kehidupan kita ni jangan bagi alasan kita tak boleh semayang. Ada je semayang. Dalam surau ada je telekung. Malah minyak wangi kepiah pun ada dalam surau. Baik sungguh tuan-tuan. Walaupun kepiah dia busuk amat, tapi ada juga. Dan telekung pun ada tuan-tuan. Punya baiknya orang kita ni. Cuma kita aja tak mau semayang. Maka kata Allah, semayanglah, berdirilah untuk Allah dalam semayang, dalam keadaan khusyuk. Bagaimana nak khusyuk? Pertama, makan kena jaga. Makan kena jaga supaya bersih makanan. Yang kedua, mata kena jaga. Bila kita tengok benda elok-elok, insya-Allah kita khusyuk. Nombor 3, pakaian kena bersih, kena wangi. Nombor 4, tempat semayang kena bersih, kena elok. Dan yang kelima, masa kita ambil wuduk tu kita dah elok-elok dah. Insya-Allah bila kita semayang, kita jadi khusyuk. Orang tanya pada saya, ustaz, macam mana nak jadi khusyuk? Saya kata saya pun tak tahu, saya pun tak khusyuk. Tetapi saya kata, kalau nak khusyuk, jangan biarkan perasaan melayang jauh dalam semayang. Jangan biarkan. Jangan biarkan Allahu Akbar. Jauh lagi ni. Berapa jam lagi nak sampai ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut perasaan tu. Balik kampung nanti aku nak terjun sungai. Lama dah aku tak mandi. Yang tu yang jadi semayang tak khusyuk. Tuan-tuan jangan ikut. Tuan-tuan ikut bacaan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikut bacaan tu. Dengar lidah cakap. Hayati lidah cakap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Memang khusyuk lah. Sekarang ni kita duk bunyi ambulans pun. Ambulans ke polis tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai boleh duk fikir. Ambulans ke polis. Silap betul sembahyang. Tak nampak. Tu yang tengah-tengah sembahyang. Dia geram sangat. Dia tengok. Oh ambulans. Ar-Rahmanir-Rahim. Memang tak khusyuk lah. Sebab dia tak kontrol. Dia kena hayati sembahyang. Bila nak rukuk. Allahu Akbar. Hayati rukuk. Sami Allahu liman. Jangan biarkan perasaan kita menggelewar jauh-jauh. Ingat perkataan, hayati perkataan sebiji. Insya-Allah tuan-tuan, khusyuk. Baik, mudah-mudahan kuliah kita pagi ini mendapatkan manfaat. Ketahuilah wahai saudaraku yang budiman, bahawa kamu tidak dapat memelihara sembahyang kecuali dengan 3 cara. Itu pelajaran bulan depan insya-Allah. Kita hanya boleh menjaga sembahyang dengan 3 cara. 3 cara ni tak ada. Sembahyang pun tak ada. Nombor 1, melaksanakan sembahyang secara tepat dalam waktunya. Nombor 2, melaksanakan solat dengan berjamaah. Dan nombor 3, khusyuk di dalam solat. Itulah tajuk kita bulan hadapan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.